Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak Cik, Mak Cik, Datuk Nenek, Oto Arung serta anak-anak muda yang amat saya hormati sekalian. Saya ada berita paling sedih untuk Syafiee Apdal, untuk warisan, untuk Pakatan Harapan dan APCO Pak Cik, Mak Cik, Oto Arung. Saya ada berita paling menyedihkan kepada penyokong-penyokong Syafiee Apdal, warisan Pakatan Harapan dan APCO di Sabah. Secara rasmi sebentar tadi, Gabungan Rakyat Sabah secara konsensus dan kolektif mengangkat Datuk Haji G, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Dun Sulaman di Sabah, sebagai Ketua Menteri Sabah yang baharu mewakili Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah. Maka Pak Cik, Mak Cik, Oto Arung, sehek-sehek sekalian, ini telah menjadi satu petanda terakhir Syafiee Apdal, warisan DAP, PKR, Amanah dan APCO tumbang dan kalah secara rasmi apabila Syafiee Apdal tidak lagi diangkat sebagai Ketua Menteri Sabah selepas pilihan raya negeri Sabah kali ke-16. Maka ayo Pak Cik, Mak Cik, Oto Arung, kita tepuk tangan menangis darah ini kali kau Syafiee Apdal oleh Jufazli Syekh Ahmad. Ini kali menangis darah. Keluarga-keluarga penyamun, penyangak, penipu Syafiee Apdal di Sabah yang merompak dan menipu manifesto kepada orang-orang miskin di Sabah. Ini kali menangis darah. Orang-orang warisan, orang-orang PTI Filipina, orang-orang pengganas Sulu Filipina kerana gagal melantik ketua pengganas Sulu mereka menjadi Ketua Menteri Sabah. Ramalan politik saya selama kempen pilihan raya negeri Sabah 2020, selama 1 minggu berkempen Pak Cik, Mak Cik, Oto Arung, selama 2 minggu saya menyerang dan menghentam Syafiee Apdal. 2 minggu saya menghentam siang, pagi, malam, menumbangkan warisan Pakatan Harapan dan APCO dalam pilihan raya negeri Sabah. Suara keramat rakyat adalah kingmaker dalam percaturan baharu politik di Sabah. Rakyat adalah kingmaker sebenar untuk menjatuhkan apa sahaja Perdana Menteri ataupun Ketua Menteri maupun Menteri Besar di seluruh negara Malaysia ini. Maka Syafiee Apdal, selama 48 jam yang lalu, orang-orang kamu di dalam warisan syok sendiri mengumumkan kamu adalah Ketua Menteri Sabah. Tetapi hari ini, Gabungan Rakyat Sabah melibatkan Parti Perikatan Nasional, Parti Barisan Nasional, Parti STAR dan Parti PBS secara konsensus dan kolektif bersama dengan 3 ahli DUN bebas mengangkat Datuk Haji G sebagai Ketua Menteri Sabah. Saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas dan pencatur kuasa politik baru dalam negara Malaysia ini, saya menyokong penuh 100% perlantikan Datuk Haji G sebagai Ketua Menteri Sabah oleh TYT Sabah di Istana Kota Kinabalu jam 10.30 pagi hari Selasa esok. Saya ulang dan saya tegaskan, wahai rakyat Sabahan yang amat saya hormati, saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas dan pencatur kuasa politik di Sabah yang berjaya menumbangkan Syafiee Apdal, warisan Pakatan Harapan dan APCO, saya menyokong 200% Gabungan Rakyat Sabah menjadi kerajaan baharu di Sabah, menggantikan kerajaan lanun kapal layar warisan pengganas Sulu Filipina di Sabah. Saya menyokong 200% tindakan TYT Sabah mengangkat Datuk Haji G sebagai Ketua Menteri Sabah di Istana Kota Kinabalu bermula hari esok, hari Selasa jam 10.30 pagi. Pengumuman ini adalah kemenangan besar sejarah baru kepada anak-anak Sabahan, yang mana Pak Cik, Mak Cik, Oto Arung, akhirnya secara majoriti, secara demokratik, rakyat Sabahan telah berjaya menjatuhkan kerajaan lanun pengganas Sulu Filipina di Sabah. Kemenangan ini menunjukkan Sabah kekal di dalam negara Malaysia. Dan saya ingin menegaskan, Datuk Haji G mendapat sokongan 41 ahli-ahli DUN Sabah untuk diangkat sebagai Ketua Menteri Sabah di dalam Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah. Syafiee Apdal, betulkan ramalan politik Jufazli Syekh Ahmad,
Kau hancur, kau tumbang, kau kalah, kau gulung tikar. Kau ditanam hidup-hidup oleh anak-anak Sabahan dalam pilihan raya negeri Sabah 2020. Wahai pemimpin-pemimpin warisan DAP, PKR dan APKO, tidak guna kamu menang, kerusi kamu hanya sedikit. 32 kerusi DUN Warisan Plus belum cukup untuk membentuk kerajaan di Sabah. Kerana mengikut undang-undang dan perlembagaan, Gabungan Rakyat Sabah menang besar 41 kerusi DUN Sabah. Kenapa Shafie Apdal gagal jadi Ketua Menteri Sabah? Pak Cik Mak Cik Otto Arung sehet-sehet di Sempurna Sabah yang terkejut dengan berita ini. Saya mau bagi tahu dengan kamu Pak Cik Mak Cik Otto Arung, pemimpin penyamun macam Shafie Apdal, pemimpin penipu macam Shafie Apdal, keturunan penyamun macam Shafie Apdal memang dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala depan mata generasi baru dan generasi lama. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh mati ke dalam lubang tanah. Sepandai-pandai Shafie Apdal dan keluarga penyamunnya tabur manifesto tipu-tipu dalam parti warisan, akhirnya Jufazli Syekh Ahmad tanam Shafie Apdal dan tumbang dengan sangat malu apabila dia gagal jadi Ketua Menteri Sabah. Ramalan politik saya sangat benar Pak Cik Mak Cik 3 hari yang lalu. Ramalan politik saya sangat benar 1 bulan yang lalu. Shafie Apdal memang confirm tumbang dan tidak akan lagi menjadi Ketua Menteri Sabah. Tapi kamu tidak percaya. Kamu rendah-rendahkan suara keramat rakyat dalam negara Malaysia ini. I prove to all of you, my voice is the voice of the people in this country, and the people is win election in negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, Pak Cik Mak Cik Otto Arung, dengan rasa semangat suara keramat rakyat, the kingmaker, the real winner for this game is the rakyat. Don't play with rakyat. Jangan rompak duit rakyat. Jangan tipu rakyat dengan manifesto manis. Kamu Shafie Apdal, warisan DAP, PKR dan APKO di Sabah. Inilah balasan cash daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mana-mana pemimpin yang kerjanya merompak berpilihan-pilihan ringgit duit orang-orang miskin. Inilah balasan cash daripada Allah Subhanahu Wa Taala Shafie Apdal kepada pemimpin yang kerjanya menipu. 25 tahun kau jadi wakil rakyat di Sempurna Sabah. Kerja kau mengasihi bodoh bangsa kau sendiri. Dan betul bangsa kau memang bodoh Shafie Apdal. Tetapi bangsa-bangsa lain di Sabah, orang Kadazan Dusun, orang Murut, bangsa Banjar, bangsa Bugis, bangsa Kokos, orang Islam, orang Kristian di Sabah secara majoriti kau tidak boleh kasih bodoh. Ini secara rasmi saya Jufazli Syekh Ahmad mengumumkan kejatuhan empire kekuasaan ketua pengganas Sulu penyamun Filipina penipu di Sabah. Saya mengumumkan kejatuhan empire legasi kekuasaan Shafie Apdal, keluarga penyamunnya yang bermaharajalela, merompak dan memiskinkan Sabah dalam Malaysia. Semua jawatan kau sapu, duit rakyat pun kau sapu. Maka ini membuktikan Allah Maha Berkuasa untuk menghancurkan kau Shafie Apdal. Hancur sampai terduduk. Tolong gali lubang kubur sendiri sebelum kau dan keluarga penyamun kau mati dalam penjara rakyat. Sebelum kau dan keluarga kau mati dalam penjara yang di-Pertuan Agong. Enough is enough menipu rakyat Sabah Shafie Apdal. Oh, tidak puas kau menipu tentang manifesto PRU 14. Tidak puas kau menipu Shafie Apdal tentang manifesto pilihan raya negeri Sabah 2020. Kau tidak puas menipu tentang bantuan keuangan coronavirus yang habis kau rompak. Shafie Apdal, saya masih ingat malam pengumuman keputusan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Kau tipu rakyat Sabahan Shafie Apdal. Kau cakap apa? Warisan menang? Mana ada warisan menang kalau hanya dapat 28 kerusi DUN? Mana ada warisan Pakatan Harapan dan APKO menang Shafie Apdal? 32 kerusi DUN Sabah itu tidak boleh membentuk kerajaan. Kau kena dapat 37 kerusi DUN sekurang-kurangnya minimum. Tetapi kau gagal sebab apa? Barisan Nasional Perikatan Nasional Partista Parti PBS dalam Gabungan Rakyat Sabah menang 41 kerusi DUN di Sabah. Kau lupa
3 calon bebas itu adalah calon mesra Perikatan Nasional. Kau lupa 3 calon bebas yang menang pilihan raya Sabah 2020 beberapa hari yang lalu adalah calon mesra yang dihantar oleh Gabungan Rakyat Sabah untuk menghancurkan kau, Syafiee Apdal. Dan paling memalukan, Ketua Pengganas Sulu Filipina macam kau, Parti Kapal Layar Lanun Pengganas Sulu Filipina macam kamu ni, Syafiee Apdal Warisan, gagal membeli calon-calon YB dalam Gabungan Rakyat Sabah. Semalam, Pairin Kitingan dan Parti PBS telah membogilkan Parti Kapal Layar Lanun Pengganas Sulu Filipina yang sudah tumbang dan kalah dalam pilihan raya negeri Sabah 2020 itu, Pakcik Makcik Oto Arung, mahu membeli 7 ahli DUN Parti PBS. Kau tahu tak PBS tu siapa? PBS itu Gabungan Rakyat Sabah, Pakcik Makcik Oto Arung, Syafiee Apdal Warisan. Kamu cakap kamu tidak mahu katak, tetapi kamu mahu beli katak dalam Gabungan Rakyat Sabah. Tetapi katak dalam Gabungan Rakyat Sabah tidak ada, Syafiee Apdal. Kamu, Syafiee Apdal bersama DAP sudah bakar katak kan? Kenapa sekarang kamu mau beli katak? Sebab itu kau gagal jadi Ketua Menteri Sabah. Kau ingat semua YB-YB dalam Gabungan Rakyat Sabah. Kau ingat Syafiee Apdal, YB-YB dalam UMNO BN tu katak kau. Kau ingat YB-YB dalam Parti Bersatu Perikatan Nasional Sabah itu katak macam kau. Kau ingat apa? Partista Parti PBS tu bodoh, otak pembaris di Sabah, mencatur kuasa dan politik. Kau ingat mereka tu katak yang boleh kau beli dengan wang jutaan ringgit. Kau bawa matilah duit kau. Tak boleh, Syafiee Apdal. Sebab itu, Pakcik Makcik yang amat saya hormati sekalian, ini adalah sebab besar kegagalan Syafiee Apdal. Kenapa dia gagal menjadi Ketua Menteri Sabah lagi? Pertama, kerana dia memang betul sudah kalah dalam pilihan raya negeri Sabah tahun 2020. Macam mana dia mau kejar Gabungan Rakyat Sabah dapat 41 kerusi DUN Sabah? Saya ulang, 41 kerusi DUN Sabah. Syafiee Apdal Warisan Plus hanya dapat 32 kerusi DUN Sabah. Besar bezanya tu, Pakcik Makcik. 41, 32. Gabungan Rakyat Sabah dapat 41, Warisan Plus hanya dapat 32 sahaja. Siapa yang menang? Siapa yang jadi kerajaan? Siapa yang jadi Ketua Menteri Sabah? Haji G jadi Ketua Menteri Sabah. Syafiee Apdal jadi Ketua Pembangkang Baru di Sabah. For the first time. Nah, Pakcik Makcik, siapa yang menang jadi kerajaan? Gabungan Rakyat Sabah lah, 41 kerusi DUN Sabah. Aku sudah cakap kan, budak tadika pun boleh tahu barang ni kira-kira. Syafiee Apdal sudah tumbang dalam pilihan raya negeri Sabah, sudah tidak pandai mengira Pakcik Makcik dengan orang-orangnya. Diorang tidak tahu beza 32 tu tak boleh bentuk kerajaan Sabah. Astaghfirullahalazim, di bawah undang-undang pilihan raya perlembagaan Sabah, gabungan parti-parti politik yang mendapat sokongan majoriti dalam pilihan raya Sabah layak untuk membentuk kerajaan. Yang dapat majoriti sekarang ni Haji G, Bung Mokhtar, Dr. Jeffrey Kitingan, Pairin Kitingan dalam Gabungan Rakyat Sabah. Faham? Tak faham? Tak boleh terima keputusan. Kalau kalah tu kalah lah, sudah. Syafiee Apdal Warisan Plus, saya tahu sekarang kamu menangis dan terkejut kenapa bukan Syafiee Apdal jadi Ketua Menteri Sabah. Syafiee Apdal tu bersama Warisan sudah tumbang, Pakcik Makcik. Kau percaya cakap kunyah atau tidak itu bukan masalah saya. Woi, Syafiee Apdal dan Warisan Plus tu sudah kalah. Oto Arung, sehet-sehet sekalian. Sia-sia kamu undi Warisan. Aku sudah cakapkan beberapa hari lalu, jangan undi Warisan sebab Warisan memang confirm tumbang. Kau pun bodoh, Oto Arung. Kau pergi undi Ketua Pengganas Sulu Filipina. Betul kan? Yang di Pertuan Agong, rakyat Malaysia, rakyat Sabah bergabung kasih hancur Syafiee Apdal. Betul kan Syafiee Apdal cakap saya? Betul, Oto Arung. Masih mulut saya ni tidak pernah apa yang saya katakan dalam negara Malaysia ini tidak betul. Semua kerajaan yang saya kasih hancur, semua hancur. Takkan ini Syafiee Apdal dan Warisan tidak pernah belajar daripada sejarah moden politik Malaysia? Pakcik Makcik, apa kesan apabila Haji G menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru? Saya amat yakin dan percaya ahli-ahli DUN, Warisan, DAP, PKR dan APCO akan melompat masuk ke dalam Gabungan Rakyat Sabah. Percayalah.
apabila Haji G secara rasmi diumumkan menjadi Ketua Menteri Sabah hari ini, akan ramailah YB warisan, DAP, PKR dan APKO yang oto arung sehek-sehek pakcik-makcik undi tu akan melompat ke dalam gabungan rakyat Sabah. Sebab Shafie Apdal sudah hilang kuasa. Shafie Apdal telah diarahkan oleh kerajaan Malaysia, oleh kerajaan Sabah, oleh kerajaan TYT Sabah untuk kemas barang di pejabat rasmi Ketua Menteri Sabah. Jangan malu-malu kucing Shafie Apdal. Kemas barang kau semua. Kemaslah semua dokumen-dokumen projek yang kau rompak bersama keluarga kau dalam kerajaan negeri Sabah. Kau sudah tumbang dan kalah secara rasmi. Kerana Datuk Haji G adalah Ketua Menteri Sabah baharu. Datuk Haji G ini siapa? Jika dibandingkan dengan Shafie Apdal, Shafie Apdal ada skandal merompak bersama adik-beradiknya duit pembangunan rakyat Sabah dalam Malaysia sebanyak 1.5 bilion ringgit, sehingga Shafie Apdal dan adik-beradiknya ditangkap oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia beberapa tahun yang lalu. Haji G, ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Dun Sulaman di Sabah, tidak mempunyai skandal rasuah, tidak ada skandal merompak duit rakyat berbilion-bilion ringgit. Dia adalah YB Adun, veteran dalam politik Sabah yang bersih daripada sebarang jenayah rasuah dan merompak, tidak seperti Shafie Apdal. Sebab itu, untuk makluman rakyat Sabahan, rakyat Malaysia yang cerdik pandai di luar sana, memang benar ramai anak-anak Sabahan mahukan Haji G menjadi Ketua Menteri Sabah. Maka secara realitinya, hari ini Bung Mokhtar, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Partista dan Parti PBS bersetuju mengangkat Haji G menjadi Ketua Menteri Sabah yang baharu. Saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas yang berjaya menumbangkan dan menghancurkan empayar kekuasaan Shafie Apdal dan Parti Warisan Pakatan Harapan dan APKO di Sabah. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Bung Mokhtar, kepada Datuk Haji G, kepada Pairin Kitingan, kepada Dr. Jeffrey Kitingan kerana mengangkat seorang ahli Dun Sabah buat pertama kali Ketua Menteri Sabah yang paling bersih, tidak ada skandal rasuah dan tidak ada skandal merompak. Saya mengharapkan Datuk Haji G akan menjadi Ketua Menteri Sabah untuk semua bangsa, untuk semua agama di Sabah. Rakyat Sabah tidak mempunyai masalah perkauman, tidak mempunyai masalah agama. Tetapi rakyat Sabah ada masalah dengan pendatang-pendatang asing tanpa izin yang setiap hari masuk sampai hari ini. Saya menggesa dan menyeru Datuk Haji G dan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah untuk menghantar pulang semua pendatang-pendatang asing tanpa izin daripada Filipina yang baru datang kemarin merayap masuk guna lurung tikus di Sabah. Kami tidak mahu PTI, kami mahu anak-anak Sabahan dibangunkan, dimajukan secara adil tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Ini adalah semangat perpaduan yang sebenar Shafie Apdal. Bukan kau bela PTI untuk kau dapat pengundi hantu pada masa hadapan. Maka pakcik-makcik, apakah game yang seterusnya? Saya ingin memaklumkan kepada ahli-ahli politik di seluruh negara Malaysia, pilihan raya umum ke-15 akan diadakan tidak lama lagi. Saya telah mendapat maklumat sulit daripada Istana Negara di Kuala Lumpur bahawa Parlimen akan dibubarkan tidak lama lagi untuk mengadakan PRU 15. Maka bersedialah pengundi-pengundi sekalian di seluruh negara. Kamu mau tahu siapa yang akan tumbang dan hancur dan kalah dalam PRU 15? Saya umumkan. Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Mat Sabu, Shafie Apdal, Pakatan Harapan, Warisan akan terus kalah dan tumbang secara teruk dalam PRU 15 akan datang. Percaya ataupun tidak, itu masalah kamu. Yang penting ramalan politik saya untuk pilihan raya negeri Sabah 2020 semua betul-betul berlaku. Ketua Menteri Sabah tukar, kerajaan di Sabah tukar tangan. Tahniah kepada gabungan rakyat Sabah yang kekal bersatu untuk menghancurkan Shafie Apdal, Warisan Pakatan Harapan dan APKO kali ini. Kami rakyat Sabahan terhutang budi dengan kerja keras Haji G Bung Mokhtar,
Pairin Kitingan, Dr. Jeffrey Kitingan, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azmin Ali, Najib Razak, Zaid Hamidi dan semua pemimpin-pemimpin dalam gabungan rakyat Sabah, ahli-ahli DUN gabungan rakyat Sabah yang tidak menjadi katak melompat ke dalam gabungan parti kapal layar warisan Sulu Pengganas itu. Kami rakyat Sabah terhutang budi dengan kesatuan dan perpaduan kamu semua. Maka Pak Cik Makcik Oto Arung, Syafiee Apdal dan keluarga penyambutnya boleh kemas barang. Saya tidak terkejut jika semua skandal rasuah berbilion-bilion ringgit, duit rakyat Malaysia, duit rakyat Sabah yang dirompak oleh Syafiee Apdal dan keluarganya bersama kroninya akan dibongkar habis-habis oleh kerajaan yang di-Pertuan Agong, dan pengakhiran empayar kekuasaan Syafiee Apdal adalah penjara. Checkmate and game over. Syafiee Apdal warisan DAP, PKR dan APCO yang sudah tumbang dan kalah secara rasmi hari ini. Checkmate and game over. Syafiee Apdal kempunan gigit jari, terkejut menangis darah tidak jadi Ketua Menteri Sabah kerana Datuk Haji G diangkat oleh gabungan rakyat Sabah sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru bagi memajukan Sabah dalam Malaysia. Terus hidup suara keramat rakyat Sabahan dalam Malaysia, Pak Cik Makcik Oto Arung. Terus hidup suara keramat rakyat sebagai kingmaker dalam percaturan politik negara Malaysia. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong, tabik spring TYT Sabah Tun Johar, tabik spring pengundi-pengundi Sabahan yang cerdik pandai menumbangkan Syafiee Apdal warisan DAP, PKR dan APCO yang menipu manifesto PRU 14 lalu. Terima kasih.